Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita dengan teruskan bab baru, iaitu bab 10, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okay, kalau sebelum ni kita tengok mengenai logam, getah, alloy dan sebagainya. Hari kita tengok bahan kimia yang ada dalam perubatan dan kesihatan kita. Apa yang kita makan sebagai ubat, apa yang kita makan sebagai suplemen ataupun bahan penambah. Okay, bahan tokok kan, bahan tokokan kalau kamu tengok dalam um, SOP MKN kan, dia kata bahan tokokan. Ni lah serta ni bahan apa ni sebagai bahan kesihatan kita. Okey, baik. Okey, maaf. Hari ni kita akan tengok yang pertamanya kita akan bincang mengenai perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Okey. Okay, apa hasil pembelajaran hari ini? Yang pertama, menerangkan ciri perubatan tradisional, moden dan komplementari. Yang kedua, menerangkan ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari. Yang tiga, mewajarkan penggunaan perubatan tradisional, moden dan komplementari. Yang keempat, menakul mengenai penggunaan ubatan dari sumber semula jadi dan buatan manusia dalam perawatan dan penjagaan kesihatan. Dan yang kelima, merumuskan kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Dia ada 5 hasil pelajaran yang kita akan bincangkan hari ini. Okay, baik. Yang pertama, perubatan tradisional. Okay, perubatan tradisional. Kalau kamu bisa tengok, orang tua ada suka minum ubat akak kayu kan, ayak ubat apa ni, ayak misal kucing, kemah semangkuk, tu antara perubatan tradisional yang ada. Tongkat Ali, kecik Fatimah, yang hebat lagi orang tengah promote daun ketom. Tu antara perubatan tradisional lah. Okey, baik. Perubatan tradisional ialah kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus maupun gabungan bagi diagnosis dan merawat penyakit. Okey, kita ingat apa-apa saja bahan semula jadi yang mana digunakan sebagai ubat ataupun sebagai bahan untuk menentukan sakit apa. Tu di perubatan tradisional. Yang penting dia semula jadi sama ada tumbuhan ataupun haiwan. Okey, dan apa-apa saja yang secara semula jadilah. Okay, setiap kaum di Malaysia mengamalkan kaedah perubatan tradisional yang terus sendiri. Kalau kamu tengok Cina dia ada cara tradisional dia. Dia lebih guna ginseng. Okay, Melayu dia guna akak. Kayu tongkat ali lah, angkat seruntun lah, daun bunga raya lah, daun India dia ada sirih dia ada pelbagai macam-macam, dan kita pun tak heran sebab benda ni dia ada ikut kepercayaan kaum masing-masing. Okey, ciri-ciri perubatan tradisional. Okay. Ciri yang pertama, kos rawatannya rendah sebab dia boleh dicari. Dia boleh dicari. Contoh macam madu kan, tapi madu mahal juga, tapi kalau orang cari sendiri murah lah. Cuma beli sikum. Akak-akak yang ada dekat bukit-bukit, bunga-bunga kan, kita boleh petik saja. Yang keduanya, rawatan menggunakan bahan semula jadi daripada haiwan dan tumbuhan. Yang ni confirm lah sebab tradisional. Keberkesanan rawatannya lebih perlahan dan memakan masa. Biasanya perubatan macam ni dia ambil masa yang agak panjang untuk sembuh, tapi sembuh cuma lambat. Okay. Diwarisi dan diamalkan turun-temurun. Kan saya kata tu ikut kepercayaan masing-masing. Okay. Ikut kepercayaan masing-masing. Kadang-kadang kaum ni dia percaya daun ni, pokok ni dan sebagainya. Alah, kalau kamu tengok macam baby baru lahir kan, dia ada penyakit kuning, macam petua keluar. Mandi dengan daun ni lah, mandi dengan ayak ni lah, makan ni lah, makan itulah. Padahal pembuktiannya tak lah. Sebab apa? Sebab pembuktiannya hanya cara pengalaman. Ada orang kena dengan cara tu, ada orang tak betul, tak kena dengan cara tu. Tu ciri-ciri perubatan tradisional. Dia punya keberkesanannya bukan daripada sudut saintifik atau kajian, tapi lebih kepada pengalaman. Dan bila pengalaman ni tak sama. Kalau pengalamannya sama, satu dunia boleh guna benda yang sama, tapi tak. Okay, perubatan moden pula. Perubatan moden merujuk pada campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan. Dan bioperubatan melibatkan bidang-bidang seperti perubatan klinikal, penyelidikan perubatan dan pembedahan dalam mengubati penyakit dan merawat kecederaan. Okey, dia apa sahaja yang berkaitan dengan hospital, kita kata perubatan moden lah. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu sains kat situ.
Okay, dia ada hubungan pula dengan ubat-ubatan yang dikaji. Okay, dia ada pharmaceuticalnya, dia ada kedoktorannya, okay, dia ada pelbagai, dan dia punya apa ni, kaedah dia penyelidikan dan pembedahan. Kadang-kadang nak merawat kencing manis, kalau dah sampai tahap teruk, takkan nak makan lagi misai kucing, dia dah kena bedah dah, so dia kena balik pada perubatan moden. Okay, baik, tengok ciri-ciri dia. Yang pertama, biasanya kos rawatan yang mahal. Ya betul, nak bedah jantung paling-paling 15,000. Nak potong kaki kena kencing manis pun paling-paling 5,000. Okay, nak rawat mata LASIK 10,000. Tu biasa, memang mahal, sangat mahal. Rawatan menggunakan ubat-ubat sintetik. Ubat-ubat sintetik ni maksudnya ubat-ubat yang yang menggunakan bahan kimia secara sintetik ni buatan manusia lah, ataupun yang menggunakan bahan kimia bukan semula jadi. Kita kata ubat-ubat sintetik. Dan menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan radioterapi. Radioterapi ni guna untuk merawat penyakit kanser. Yang seterusnya, rawatannya lebih berkesan dan lebih cepat. Rawatannya lebih berkesan dan cepat. Yang tradisional ni berkesan juga tapi ambil masa lama. Tapi yang ni dia lebih cepat dan lebih berkesan. Macam kamu tengok budak-budak lah ni sunat kan, budak lelaki kan. Kamu tengok adik-adik kamu yang darjah dah tua, 2 pergi sunat, 3 hari dah boleh pakai seluar dah. Dulu kalau sunat Tok Mudim 2 minggu duk kena pakai kain pelikat lagi. Nak pergi mana pun tak boleh, sakit bentan lah apalah kan. Tapi budak-budak lah ni 3 hari sunat dah jalan. Anak saya sunat umur 6 tahun. Dah boleh jalan dah. 3 hari dah boleh berjalan dah. Dia main bola siap. Maksudnya apa? Cepat. Proses kelegaan itu cepat. Dan pembuktiannya, berkesannya daripada klinikal. Maksudnya dari sudut kajian. Dia sama ada ubat ke ataupun kaedah dari sudut kajian. Memang melibatkan ramai orang tapi dia lebih saintifik lah kita kata. Perubatan komplementari. Komplementari ni maksudnya secara praktisnya merujuk kepada kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal dari pelbagai bentuk budaya sejak zaman berzaman. Dia kaedah. Tadi perubatan tradisional dia ubat yang berkaitan dengan bahan-bahan semula jadi. Yang ni kaedah perubatan komplementari ni kaedah penjagaan kesihatan. Yang berasal dari pelbagai bentuk zaman berzaman. Kita akan tengok contoh-contoh dia. Kaedah ini merangkumi 2 bahagian. Sama ada produk semula jadi ataupun nama minda, senaman badan dan minda. Dia ada 2. 2 bahagian utama. Kaedah ini boleh digunakan bersama rawatan moden bagi merawat satu penyakit seperti rawatan kanser. Kaedah ni biasanya dia boleh bergerak selari dengan perubatan moden. Sebab dia komplementari ni, kita akan tengok contoh lah. Kita tengok contoh ni. Ciri-ciri perubatan komplementari ni tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Dia tak ada jahitan apa macam bekam, akupuntur. Dia biasanya dia lebih kepada perubatan yang ikut cara bangsa tu sendiri. Macam Cina ada lebih pada akupuntur. Macam Melayu Islam ni kita nak kepada bekam kan. Macam India ni dia macam guna besi yang panas kot. Dia macam tu. Apa lagi ciri dia? Tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia. Dia biasanya lebih pada semula jadilah. Dan perubatan komplementari ni mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. Dia duduk tengah-tengah. Dia ikut pandangan. Perubatan Islam pun sama lah. Dia boleh pergi selari. Dia tak bertentang, tak tunggu arus. Kalau perubatan moden dengan tradisional, dia bercanggah. Dia berkelahi, dia tak setuju. Tapi kalau komplementari ni dia boleh dia boleh ikut pandangan kepada pakar-pakar perubatan moden atau tradisional sendiri. Ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari. Kita tengok dulu. Ubat ialah dadah. Atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat atau mencegah penyakit. Ubat ni kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil drug. Dia tak ada ubat. Medicine tu keseluruhan. Tapi kalau sebutan ni drug. Drug mean dadah. Dia sama ada kita nak kawal kesihatan kita nak jaga kesihatan, nak rawat penyakit atau nak cegah penyakit. Macam contoh sekarang. Apa bahan yang digunakan untuk kita elak kena penyakit
COVID. Kita banyak makan vitamin C, minum air suam, makan makanan yang berkhasiat. Itu cara untuk mengurangkan kesihatan. Kita nak rawat penyakit, bila kita kena penyakit COVID-19, kita akan dibawa ke pusat ataupun kita kena kuarantin di rumah, kena makan ubat batuk, ubat demam dan sebagainya. Itu merawat. Dan mencegah penyakit guna vaksin. Itu saya kata. Itulah tujuannya. Okey. Ubat dan rawatan ini perlulah didapatkan daripada pihak-pihak yang bertauliah. Tapi kita ingat, ubat-ubat ni kita nak ambil, kena ambil pada orang yang ahli dia. Tak boleh meminta kat orang tertentu. Bukan macam meminta ayak tawak dekat ustaz-ustaz. Tak. Itu tauliah ke, sebab ustaz-ustaz tu ada tauliah dia, mungkin dia mengaji bidang perawatan. Tapi bukanlah dia suruh ubat daripada ayak tawak kan. Takkan kita nak pergi minta ke orang pergi mak pik tengah sak dedah pergi minta ayak tawak ke dah. Dia memang kacau lah, tak betul ya. Okey. Ubat tradisional. Ubat tradisional ialah ubat yang diperoleh daripada sumber-sumber jadi seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. Okey, dia tak ada proses secara kimia. Ubat ini diamalkan sejak zaman dahulu kalau yang guna daun, yang guna apa dia apa? Saya kata ni daun misal kucing, akak seruntun, akak ali, kacik Fatimah dan sebagainya. Okey. Okey, lidah buaya kan, lidah buaya. Lendiran daripada daunnya disapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan akibat selaran matahari, sunburn atau terkena bedah panas. Biasanya kalau kita kena ceret panas ke api ke, orang dulu dia akan ambil tuk kita, dia akan ambil aloe vera ataupun lidah buaya, dia akan ambil lendir tu bubuh. Dan memang terbukti pun berjaya tu. Sebab pengalamannya ramai orang dah berjaya dengan guna tu. Tu kita kata bukan secara klinikal tapi secara pengalaman. Tapi dah ada produk-produk dah aloe vera ni kan. Okey, ginseng. Herba yang popular digunakan dalam perubatan tradisional kaum Cina untuk memelihara kesihatan badan. Orang Cina mereka amalkan minum air ginseng untuk badan lebih sihat dan lebih kuat. Halia melegakan bengkak-bengkak dan singa-singa pada badan serta menghilangkan angin dalam badan. Halia ni dia guna untuk menyurutkan bengkak. Okey, singa-singa badan, minum air halia nak buang angin. Okey, itu halia. Contoh perubatan ubat-ubat tradisional. Bunga-bunga raya. Okay, kalau sakit kepala, ambil ayak dia rendam, nanti dia akan keluar lendir tu kan. Bubuh macam lendir ayak yang berlendir tu, bubuh kat kepala kan. Adik anak apa budak-budak demam, mandi dengan ayak daun bunga raya. Okey, dan dia boleh merawat keguguran rambut. Okey, quinina. Yang ni digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Kulit daun cikona. Cikona. Okey. Ini ubat tradisional. Ubat moden. Ubat yang dihasilkan dalam amal untuk kegunaan ramai dan meluas. Dijual di pasaran secara meluas. Ubat moden disediakan dalam bentuk berbagai bentuk seperti pil, kapsul, pasta, ampaian, larutan. Dia ada sama ada bentuk pil lah. Misalnya macam Panadol kan. Kapsul yang macam jernih tapi dalam tu macam ubat ni. Ini kapsul, ni pil. Okey. Pasta, nak cari macam pasta. Pasta ni apa nak sebut, paste dia macam ubat gigi tu. Tu kita panggil paste, pasta. Okay, ampaian macam antibiotik kan doktor bagi suruh kita balik bancuh, tu ampaian. Dia kena balik, dia bentuk serbuk. Balik dengan bancuh dulu, bancuh. Tu baru kita boleh bagi. Tu ampaian. Dan larutan macam ubat pada budak-budak tu panggil larutan lah. Okey, bergantung pada penggunaannya, ubat moden dikelaskan kepada 3 jenis, sama ada analgesik tahan sakit, antibiotik untuk bunuh bakteria ataupun penghalang bakteria, dan psikoterapeutik untuk orang yang ada masalah sitrik. Ni. Okey, analgesik. Ubat ini berfungsi untuk melegakan kesakitan. Contoh dia aspirin. Aspirin ni nak bagi lega sakit kalau kita kena cedera lah. Okey. Paracetamol macam Panadol. Panadol ni dia hanya untuk lega kesakitan, bukan untuk menyembuhkan, tapi hanya nak legakan sakit, hilangkan sakit saja. Okey, dan Codeine, ubat batuk. Okey, ni adalah ubat yang melegakan kesakitan. Okey, antibiotik. Ubat ini berfungsi untuk menghalang dan membunuh. Okey, atau membunuh pertumbuhan bakteria berjangkit. Biasanya kalau kamu pergi jumpa doktor dan kamu kata saya kena batuk, doktor takkan bagi lagi ubat antibiotik. Tapi kalau doktor cek dekat tekak warna merah, tu ada jangkitan bakteria, doktor akan bagi antibiotik. So, kita jangan minta antibiotik selagi mana doktor tak bagi. Okey. Ubat ini dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus atau bakteria yang boleh melawan bakteria penyebab penyakit. Dia dibuat ni doktor ahli farmasi ni kaji.
Bakteria mana boleh lawan bakteria penyebab penyakit. So, dia akan jadikan bakteri itu sebagai antibiotik. Ubat ini boleh dihasilkan melalui sintesis bahan kimia. Ubat ini perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan untuk memastikan bakteri dihapuskan. Contohnya, penicillin dan streptomycin. Dia ubat ni, bila kita makan antibiotik ni, dia kena habis. Kalau doktor bagi 5 hari, sehari 3 kali, berapa mil, kena habis kan. Sehari 3 biji. Kali makan 3 biji, 3 kali sehari. Selama 6 bulan. Contoh macam ubat antibiotik pada batuk kering. Okay. So, batuk kering, kena makan ubat, dia 6 jenis ubat, 2 kali sehari, selama 6 bulan. Tak boleh skip. Skip sekali, kena ulang balik. Faham tak? Sebab apa? Dia nak pastikan dos yang dibagi tu boleh bunuh bakteria yang menyerang kita. Okey. Psikoterapeutik ni ubat digunakan untuk merawat penyakit psikiatrik. Yang ni orang yang tertentu saja boleh makan. Orang yang ada masalah kegilaan, stres, kemurungan, yang ni ubat dia. Okay, ubat ni tak boleh diambil suka-suka hati. Dan mesti ikut dos doktor bagi. Okay, kerana boleh menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan kelakuan seseorang. Okey, dan ubat ni ada 3 jenis. Yang pertama, ubat stimulan. Ubat ni merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak, badan dan perasaan sakit. Contohnya amfetamina. Amfetamina ni kalau kita bahasa dadahnya ais lah. Okay. Ubat ni penting untuk seseorang yang kemurungan. Tapi bukan untuk kita. Kita tak boleh, kita ni normal. Kalau orang yang kemurungan teruk, dia lembik, dia slow, dia doktor akan bagi ubat ni supaya dia boleh cergaskan diri dia. Supaya dia boleh buat kerja. Okey, antidepresan, ubat untuk mengawal kemurungan. Contohnya imipramine dan imitilin. Yang ni pun sama, ubat yang nak lagi hilangkan kemurungan, stres. Okey. Dan antipsikotik, ubat penenang. Nanti untuk orang gila yang mengamuk. Okey, biasanya ada orang yang dia benda ni memang ada, ubat kegilaan ni memang ada. Ada orang ada sakit tu. So, bila cara dia kena bagi tranquilizer, barbiturat, dozapin dan haloperidol, dan dia kena ikut dos. Dia tak boleh tinggal ubat ni. Biasanya dalam tempoh rawatan dia kena makan ubat ni ikut dos yang betul, masa yang betul. Kalau dia tiap makan, dia boleh jadi mengamuk ke, kacau orang, dia tak boleh nak duduk diam. Sebab ubat tu, dia gunakan ubat tu, bahan kimia yang keluar daripada ubat tu, dia akan membantu pesakit-pesakit ni. Okay. So orang yang ada kegilaan macam tu, dia mesti dirawat. Dia perlu dirawat. Dia bukanlah macam orang gila yang tak kacau orang, duduk tepi jalan, duduk kutip sampah, betul. Dia bukan macam tu. Dia orang gila ni yang tiba-tiba dia jatuh jadi gila. Macam tu. Tiba-tiba duduk elok, tu jadi macam gila. Ataupun dia penyakit keluarga dia, kegilaan. Tu macam tu. Okey, perubatan komplementari. Perubatan komplementari tidak hanya memfokuskan usaha merawat penyakit sahaja, tetapi memastikan penyakit sihat secara holistik, merangkumi fizikal, mental dan emosi. Perubatan komplementari ialah rawatan tambahan yang dilakukan bersama perubatan moden dalam merawat penyakit. Biasanya perubatan macam ni dia nak bantu lagi perawatan pada orang yang dirawat secara moden. Supaya apa? Supaya orang yang kena rawat tu sihat. Baik. Contohnya akupuntur. Akupuntur adalah jarum steril yang dimasukkan titik-titik tertentu pada kulit yang disebut titik akupuntur. Dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan lembut. Hal ini merangsang sistem saraf untuk melagakan kesakitan. Yang ni orang yang mengamalkan akupuntur ni dia tahu poin-poin tertentu untuk cucuk. Dia bukan cucuk sebarang, cucuk sebarang sakit lah. Dia cucuk satu tempat tu sebenarnya saraf kita ni bila dia sakit, dia kena bagi satu kejutan kat dia. Cara dia. So dia bagi saja cucukkan jarum-jarum halus ni, jarum steril ni, maksud jarum yang halus ni masuk dalam badan, dia akan merangsang sistem saraf tu supaya hilang sakit. Macam tu. Chiropraktik. Tidak menggunakan ubat, sebenarnya menggunakan kemahiran ahli chiropraktor yang membuktikan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Chiropraktor berkesan merawat sakit belakang dan leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan. Sekarang dah diiktiraf. Cara pengamal chiropraktik ni, dia ada ahli-ahli dia yang belajar. So dia akan betulkan balik kedudukan tulang. Yang mana kita sakit dan lenguh yang tak betul. So yang ni kaedah yang digunakan. Selain makan ubat yang doktor suruh, biasanya kita pergi jumpa doktor akan bagi ubat tahan sakit. Tapi tak hilang sakit tu, dia cuma hilangkan rasa sakit saja. So kita sakit tu tak ada, tapi kita tak rasa macam tu. Tapi bila kita tak makan ubat, kita sakit macam tu. Tapi bila kita jumpa doktor
praktik ni dia akan bantu memperbetulkan sakit-sakit tu. Sebab dia mengaji bahagian tu lah. Alright. Urutan tradisional. Ni biasalah kita tengok tok kita sakit urat, mak kita sakit urat, minta urut kan. Sebab apa? Urut ni dia akan memanipulasikan tisu-tisu badan. Okey, menggunakan tangan, jari dan penumbuk. Bila dia kita akan rasa hilang stres, kita akan rasa letih hilang, otot-otot kita rasa rehat, rest. Okey, urat-urat pun rasa macam lega, keluar angin-angin. Tu urut tradisional. Lepas tu kalau orang lepas beranak kan, dia akan bawa pergi mengurut. Supaya apa? Supaya hilang rasa sakit, rasa stres, rasa angin-angin dekat dalam urat tu keluar kan. Urutan tangan, ada orang tangan, ada urut tapak kaki, ada urut keseluruhan badan. Berpulang lah, tengok kaedah-kaedah yang ada lah. Alright. Homeopati. Yang ni ubat yang bersesuaian diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala. Okay, sama ada demam, rasa sakit atau batuk. Ubat yang diberikan menguatkan kepayaan tubuh melawan penyakit yang menyerang, bukannya menyediakan bahan untuk membunuh penyakit tu. Okay, biasanya ubat yang setakat saya pergi homeopati ubat dia sama saja. Kan sakit apa pun sama saja. Sebab apa? Ubat yang disediakan adalah dia nak bagi badan kita kuat, bukan nak bagi rasa hilang penyakit tu. Tapi dia bagi badan kita kuat secara tidak langsung, badan kita akan lawan penyakit tu secara sendiri. Faham tak? Ubat dia bagi ubat, dan ubat dia bukan ubat yang berkaitan dengan penyakit tu. Ubat apa kita pergi dekat pakar homeopati ni, ubat dia sama aja. Tapi ubat tu dia bagi badan kita kuat lawan penyakit. Tu cerita. Tu homeopati. Okey, terapi herba menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Penggunaan herba lebih diyakini oleh orang ramai kerana sumber semula jadi dan tidak mendatangkan kesan sampingan dan tidak mengandungi kandungan dadah yang memudaratkan kesihatan. Biasanya orang kampung, orang tua-tua kan, orang yang biasa dengan herba ni, dia lebih suka lah, prefer lah ubat herba ni. Sebab apa? Sebab bagi dia perubatan herba ni lebih selamat. Sebab tak ada dadah. Okay, dan tak memudaratkan kesihatan. Tu kefahaman yang dibawa lah oleh mereka. Cara mereka faham lah. Sebenarnya ada juga kesan dia pada buah pinggang, tapi dia lebih selamat sebab pada pandangan mereka, sebab tak ada dadah dalam tu. Baik. Penggunaan ubat-ubatan manusia dan ubatan daripada sumber semula jadi. Okey. Ubat dihasilkan daripada dua sumber, sama ada buatan manusia sintetik ataupun daripada sumber semula jadi. Dua jenis. Sama ada kita ambil daripada sumber semula jadi kan, ataupun dikaji dekat farmasi secara kajian dan dijadikan ubat kapsul ataupun ubat pil dengan cara sintetik. Okey, ubat tradisional biasanya diperolehi sumber semula jadi, manakala kebanyakan ubat moden dihasilkan oleh manusia menyediakan sebatian kimia yang mempunyai struktur molekul yang sama atau hampir sama dengan struktur molekul bahan aktif dalam sesuatu ubat tradisional. Biasanya benda tu sama saja. Tapi ubatan moden ni dia guna bahan kimia yang kita kata struktur molekul tu sama yang ada dalam semula jadi. Sebab semula jadi dia guna tu bahan direct. Ubat moden ni dia kaji bahan tu pula. Dikaji daripada bahan kimia yang mana macam contoh dalam daun lidah buaya dia ada struktur kimia tu. Dia cari ubat yang chemical yang kimianya sama dengan aloe vera tu ataupun lidah buaya. Okey, boleh faham? Okey. Apa ciri-ciri perbezaan dia? Ubat-ubatan manusia dihasilkan di makmal dan dikomersialkan. Okey, secara besar-besaran untuk kegunaan ramai. Biasanya dibuat di makmal tu maksudnya di secara kimianya, sintetik. Okey, dan dijual besar-besaran. Tapi kalau sumber semula jadi, contohnya diperoleh daripada haiwan dan tumbuhan. Kita ambil makan buah limau untuk dapat vitamin C. Kalau tadi ubatan manusia, kita makan pil vitamin C. Benda yang sama saja, cumanya yang semula jadi lebih baik. Okey. Ubat-ubatan manusia perlu diambil berterusan, biasanya penyakit kronik, dan berhenti apabila telah sembuh. Okey, tapi kalau ubat semula jadi, biasanya kena amal secara berterusan sampai bila-bila supaya ada kesan dia. Sebab tu kalau tengok orang biasa minum kat kayu sampai tua dah minum kat kayu. So badan dia cukup untuk jaga badan dia. Okey. Bukti penyembuhan berdasarkan ujian klinikal untuk ubatan manusia.
Tapi kalau kata semula jadi lebih kepada kepercayaan dan pengalaman orang dulu-dulu. Kita tak kata salah, tapi nak kata betul semua pun tak. Ada orang yang tak kena dengan benda tu. Macam contoh, saya jumpa kawan saya penyakit asma kan. Orang Sarawak. Dia kena makan anak tikus setiap sebulan. Sebulan 3 ekor tak saya kena makan anak tikus yang baru beranak warna merah. Saya tanya pasal apa? Sebab itu dapat menghilangkan penyakit dia, asma dia. Ada kesan lain, contoh macam kita di Malaysia, di sebelah Semenanjung ni, kita makan apa? Saya tak ingat daun dia. Dia ada daun yang kita boleh makan untuk elak rasa asma tu. Ataupun penat kan. So, dia percayalah. Macam kawan saya tadi tu, orang Sarawak tu, dia makan sebab tok dia kata kena makan. Sebab zaman lah, orang-orang lama kampung dia memang makan tikus. Dia bukan Islam lah. Tapi kalau kita nak makan tikus, memang tak lah. Okey. Tapi kalau kata ubat batan manusia, contoh macam orang yang kena asma, dia ada pam dia. Puk, makan. Betul. Okey. Ubat batan manusia ni, dia akan dapat kesan sampingan kalau tak ikut doktor. Tak ikut dos yang doktor bagi. Dan tak ikut nasihat doktor. Memang akan ada masalah pada badan. Contoh macam kita sekarang, kalau nak makan ubat Panadol, untuk umur kamu 15-16 tahun, sebiji sudah cukup. Dan sehari tak boleh lebih daripada 3000 miligram. Maksudnya kalau satu pil tu 500, kamu tak boleh lebih daripada 5 biji. Tapi kalau lebih daripada tu, nanti badan kita dah tak cukup kuat untuk lawan penyakit. Contoh macam tu. Okey, tapi kalau kata ubat sebenarnya jadi sama juga. Kalau tak ikut nasihat doktor pun makan bermasalah. Macam orang makan ada penyakit buah pinggang, dia makan akar kayu yang berlebihan, dia akan ada kesan sampingan buah pinggang dia makin rosak. Okey. Dan kalau tak ikut dos yang betul. Okey, dua-dua sama. Tak ikut dos, tak ikut nasihat, memang datang kesan sampingan. Okey, kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Okay, biasa kita dengar kan, penyalahgunaan dedah. Sama lah. Ubat mesti digunakan dengan tujuan yang betul untuk menyembuhkan penyakit. Okey, penyalahgunaan ubatan berlaku apabila seseorang menggunakan ubat-ubatan yang secara salah, seperti menggunakan ubat untuk tujuan bukan untuk menyembuhkan penyakit, dan tak ikut bercakap doktor. Dia nak makan ikut dia. Tapi bukan untuk lega pun. Hal ini menyebabkan risiko kesan sampingan. Okay. Kesan sampingan ini ialah kesan yang tidak diingini daripada pengguna ubat. Kita tak mau kesan sampingan ni. Kalau orang isap dadah, nak lah. Orang salah guna dadah. Tapi kita yang ambil untuk jaga penyakit, kalau kita makan ni, dia akan jadi masalah pada badan kita. Okey, kesan penyalahgunaan ubat-ubatan yang pertama boleh menyebabkan kematian. Ya, betul. Ubat penenang, ubat tidur yang melampau makan, orang yang ada masalah, dia ada masalah psikiatrik, kalau dia makan ubat tidur, ubat penenang yang berlebihan, dia akan mati. Sebab apa? Badan dia tak boleh nak kontrol dos. Bukanlah mati tu sebab ubat tu, tak. Tapi badan dia kemungkinan tak boleh nak kontrol dos tu dan boleh menyebabkan kematian. Okay. Yang kedua, menyebabkan ubat itu kurang kesan untuk melawan penyakit. Maka penyakit ini tidak sembuh. So kalau kita makan ubat tak ikut dos doktor bagi, tak ikut dos dan tak ikut masa yang doktor bagi. Contoh, kalau makan antibiotik 5 hari, 3 kali sehari. Kita makan sehari sekali, 2 hari berhenti. Nanti bakteria dalam badan akan jadi lebih kuat. So lepas tu kita makan ubat yang sama, dia tak melegar. Okey. Yang seterusnya, kadang-kadang ubat ni juga dia boleh menyebabkan alahan, muntah, sakit kepala, demam dan pengsan kalau tak ikut ubat yang betul. Okey. Seterusnya, menyebabkan ketagihan ubat yang diambil secara berlebihan seperti ubat batuk. Cuba kalau kamu tengok lah, saya tak mahu nak cakap. Kalau kita pergi dekat klinik kesihatan Kuah tapi pukul 7 pagi, kita akan nampak ramai orang batuk. Dulu saya mula heran, tak pasal apa ramai ingat baris kat depan ni. Rupanya tengah tunggu makan ubat batuk sebab dah jadi ketagih. Okay. So kena hati-hati dalam ubat, kena tahu dos kita makan. Nak makan Panadol itu tak salah bila sakit, tapi kalau ambil berlebihan nanti kesan akan datang kita yang tanggung. Baiklah. So itu saja perbincangan kita mengenai ubat-ubatan, sama ada tradisional, moden dan komplementari, yang mana kita biasa guna dan kita memang guna, dan cuma kita tak tahu apa kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya semua ubat dibuat untuk melegakan kesakitan dan menyihatkan badan. Tapi dia akan jadi masalah bila dia ambil dengan salah guna ataupun tak ikut kaedah yang betul. Okey, baik ya. So itu saja untuk hari ini perbincangan kita. So nanti kamu boleh bertanya dalam grup kalau ada masalah, dan kita boleh buat modul lah untuk melengkapkan kefahaman kita hari ini. Okey, baik ya. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi pada hari ini yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.